Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan melakukan pembentangan mengenai hasil laporan kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya, Nur Ifah Nazihah binti Bahari, bernombor matrik 216361 daripada Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Penyelia dan penyelaras saya bagi kursus ini ialah Dr. Halimah binti Jamil. Sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur telah diasaskan pada tahun 1971. Keseluruhan muridnya pada ketika itu datang dari Felda Bukit Jalur, kampung dan estet sekitar kawasan Pekan Air Kuning Selatan. Pada awal penubuhan, murid menumpang di SK Air Kuning Selatan dan kemudiannya berpindah masuk pada pertengahan tahun 1974 apabila bangunan bilik darjah, makmal sains, sebuah bengkel seni perusahaan dan kantin siap dibina. Pada tahun 2001, SMKBJ telah mengadakan sambutan Jubli Perak yang dirasmikan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. Pada tahun 2003, segala infrastruktur lengkap dibina bagi memenuhi keperluan sekolah tersebut. Berikut merupakan misi dan visi SMK Bukit Jalur. Misi SMK Bukit Jalur ialah melahirkan murid-murid yang cemerlang dari segi akhlak, akademik dan kokurikulum agar menjadi warga negara yang berilmu dan bertanggungjawab terhadap agama, diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Manakala, visi SMK Bukit Jalur pula ialah sasiah didahulukan, akademik diutamakan, kokurikulum dimantapkan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur terletak di daerah Tampin Negeri Sembilan. Merupakan salah sebuah sekolah yang terdapat di Mukim Gemencih dan terletak di Jalan Air Kuning. Sekolah ini berhampiran dengan Klinik Kesihatan Air Kuning dan Balai Polis Air Kuning Selatan. Berhampiran lokasi sekolah ini terdapat penempatan penduduk sekitar seperti Felda Bukit Jalur, beberapa buah kampung dan juga estet. Jarak SMK Bukit Jalur dari Tampin sejauh 47 km dan mengambil masa 45 minit. Manakala, jarak SMK Bukit Jalur dari pekan yang terdekat iaitu Gemencih sejauh 13 km dan mengambil masa 15 minit untuk tiba di lokasi dengan menaiki kereta. Berikut merupakan infrastruktur sekolah yang terdapat di SMK Bukit Jalur, iaitu bilik kaunseling, dataran STEM, pusat sumber sekolah, bilik STEM, bilik media, smart classroom, galeri sejarah, dewan sekolah, bilik seminar, studio reka bentuk, makmal MPV dan juga makmal sains sekolah. Persekitaran sekolah dan bilik darjah. Gambar pertama menunjukkan persekitaran sekolah ketika guru dan murid menuju ke Dewan Besar. Gambar yang kedua, persekitaran kantin sekolah. Dan gambar yang ketiga menunjukkan persekitaran bilik darjah sewaktu PDPC dijalankan. Seterusnya, pemerhatian terhadap proses PDPC di dalam bilik darjah. Kekuatan aktiviti semasa PDPC. Yang pertama, guru menggunakan template karangan kosong untuk mengajar. Ini memudahkan murid untuk memahami dan menguasai penulisan karangan berformat. Yang kedua, murid aktif mengikuti PDPC di mana berlaku soal jawab antara guru dan juga murid. Kelemahan aktiviti semasa PDPC. Yang pertama, penglibatan murid tidak menyeluruh. Terdapat segelintir murid yang tidak memberi respon ketika guru bertanyakan soalan. Yang kedua, masa PDPC yang terhad. Ini kerana hanya 1 jam sahaja masa diperuntukkan untuk sesi PDPC berlangsung iaitu antara jam 9 pagi hingga 10 pagi. Sewaktu PDPC berlangsung, saya mendapati bahawa guru menggunakan FBM dan BBM untuk memudahkan aktiviti pembelajaran. Antaranya, guru menggunakan template kosong karangan, modul karangan Sakura serta kertas soalan percubaan SPM. Sewaktu PDPC berlangsung, saya mendapati bahawa terdapat amalan pedagogi yang diaplikasikan oleh guru. Yang pertama, pendekatan berpusatkan bahan.
Guru mengedarkan bahan kepada murid, lalu menggunakan teknik tahu cokep yang diperoleh daripada modul karangan Sakura untuk murid menghasilkan karangan. Yang kedua, pendekatan berpusatkan guru, di mana guru memberikan penerangan sepenuhnya untuk membimbing murid bagi menghasilkan karangan lengkap. Penyediaan RPH, Rancangan Pengajaran Harian iaitu RPH, merupakan satu dokumen mengenai perincian rancangan guru tentang pengajaran dan pembelajaran PDPC dalam bilik darjah yang disediakan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan RPH yang disediakan oleh Puan Fatin bagi kelas 5 STEM pada 16 hari bulan 8 2024. Terdapat sistem eRPH yang telah digunakan oleh guru untuk memudahkan mereka merancang RPH lebih cepat dan efektif. Tujuan RPH dibina ialah memudahkan guru mencapai objektif pembelajaran dan seterusnya memberi panduan untuk guru melaksanakan PDPC secara teratur. Pelaksanaan KBIT, guru menggalakkan pengaplikasian pengetahuan untuk membina perenggan karangan, di mana kemahiran berfikir yang digunakan oleh murid untuk menganalisis dan mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh bagi membina perenggan karangan yang seterusnya. Berikut merupakan aktiviti dan program yang berlangsung sepanjang saya menjalani PALS di SMK Bukit Jalur. Yang pertama ialah Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Seterusnya, saya juga berkesempatan untuk mengikuti latihan bicara berirama dan juga membantu guru dalam membuat persediaan untuk program kolaborasi SMK Bukit Jalur bersama Pesantren Moden Terpadu Prof. Dr. Hamka melalui diskusi dalam talian. Sepanjang saya mengikuti kursus PALS selama 2 minggu di SMK Bukit Jalur, kursus ini telah mengajar saya untuk membuat persiapan diri sebagai bakal guru. Kursus PALS banyak memberikan pengalaman kepada saya. Melalui kursus ini juga, saya mengetahui cara mengawal murid di dalam kelas, penyediaan RPH dan mengetahui pelbagai pendekatan untuk mengajar murid di dalam kelas dengan lebih baik. Seterusnya ialah refleksi berkaitan budaya sekolah dan budaya kerja di SMK Bukit Jalur. Budaya sekolah yang diamalkan di SMK Bukit Jalur ialah menyebar luas penggunaan akhbar. Sebar luas penggunaan akhbar ini ialah risalah akhbar diedarkan oleh pengawas pusat sumber yang bertugas di beberapa lokasi sekitar sekolah yang telah ditetapkan. Kelebihannya, sekolah dapat membudayakan sikap membaca di kalangan murid, guru, kaki tangan dan semua warga sekolah. Selain itu, guru juga boleh menggunakan akhbar sebagai bahan pengajaran di dalam bilik darjah. Kekurangannya, murid kurang berminat membaca akhbar yang telah disediakan. Selain itu, selepas guru menggunakan akhbar sebagai bahan bantu mengajar, akhbar tersebut hanya ditinggalkan di atas meja guru di dalam kelas buat tempoh jangka masa yang lama. Penambahbaikan yang saya ingin syorkan ialah pelbagaikan cara memupuk minat murid untuk membudayakan sikap membaca terhadap bahan bacaan yang telah disediakan. Selain itu, akhbar yang telah digunakan boleh dijadikan bahan kitar semula untuk mengelakkan pembaziran. Refleksi berkaitan budaya kerja di SMK Bukit Jalur. Budaya yang diamalkan ialah budaya kerja berpasukan, di mana semangat kerjasama di kalangan guru SMK Bukit Jalur semasa melakukan tugas tidak dapat disangkal dan perlu dijadikan teladan oleh murid serta masyarakat. Kelebihannya ialah masalah dapat diselesaikan dalam masa yang singkat dengan bantuan dan penglibatan semua guru. Selain itu, semua guru juga dapat memberikan pandangan dan idea mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut merupakan gambar yang saya dapati di mana guru-guru bekerjasama untuk mempersiapkan dewan bagi majlis perasmian pembukaan Bulan Kemerdekaan. Kesimpulan bagi pembentangan ini ialah, secara keseluruhannya, kursus pengalaman awal di sekolah PALS telah membuka mata dan minda saya untuk menyelami situasi sebenar menjalani hari persekolahan sebagai bakal seorang guru. Pelbagai ilmu yang diperoleh sepanjang melaksanakan PALS selama 2 minggu iaitu berkaitan gerak kerja pentadbiran, budaya sekolah dan bagaimana melaksanakan PDPC di dalam bilik darjah. Kursus ini juga melatih saya
untuk mempersiapkan diri untuk ke lapangan semasa latihan mengajar pada semester 8 nanti. Cadangan program sulam. Program sulam yang saya ingin cadangkan kepada SMK Bukit Jalur ialah program penjanaan baja kompas. Program ini akan dijalankan oleh murid SMK Bukit Jalur bersama masyarakat setempat tentang bagaimana proses penghasilan baja tersebut melalui sisa makanan yang ada. Program yang dijalankan mampu memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Itu sahaja pembentangan saya mengenai kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur. Sekian, terima kasih.